yang ketiga wasailid du'afa. Yang ketiga tu ialah keseluruhan orang-orang yang lemah, wal masakin, dan juga orang-orang miskin, wal munkasirin, dan juga orang-orang yang cacat, anak-anak yang cacat ni. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kitanya, diajar supaya berbuat baik pada mereka, wasyafaqah alaihim, dan kitanya memandang mereka tu dengan perasaan kasihan pada mereka, wattawadhu, dan juga tawadhu dengan mereka, wa khafdil janah, dan kita diminta jangan menyombong di hadapan mereka sebut. Di kalangan 5 golongan ini kita diajar supaya rendahkan sayap-sayap kita dan kita dekatkan diri kita dengan mereka tersebut. Yang ni diajar demikian. Berdasar pada hadis ni lah, hadis Anas radhiyallahu anhu, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ala jariyatain, mana-mana orang yang jaga 2 orang anak perempuan, 2 orang anak perempuan yang dia jaga maksudnya dia bagi agama. Dia jaga tu dia meraihkan betul anak perempuan dia. Anak perempuan ni Islam suruh jangan sampai peringkat kitanya rosakkan hati dia, jangan kitanya cakap kasar dengan dia, jangan dengan anak perempuan, ataupun dengan anak perempuan ni jangan sekali-kali kita merendahkan dia, meremeh-remehkan dia. Kenapa hadis ni disebut demikian ini? Kerana jawabnya, kerana orang Arab terutamanya, dia pandang anak perempuan ni satu bebanan. Ni sejak zaman-zaman sebelum daripada ni. Beza dengan orang Melayu. Orang Melayu kita ni tak kira anak lelaki ke anak perempuan ke, dia jadi sama je. Tapi orang Arab, bila anak perempuan mula-mula dia dapat anak tu, zaman-zaman sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merah padam muka dia. Kalau dapat anak perempuan maknanya penghinaan untuk diri dia. Ini bagi orang Arab jahiliyah sebelum daripada ini. Tapi bila datang Islam tunjuk bahawa dalam Islam ni tak ada beza sebenarnya di antara lelaki dan perempuan. Bagi orang Arab, kenapa anak perempuan ni jadi satu penghinaan pada mereka? Kerana anak perempuan kalau kita bela dia, jaga dia, bila dia besar, dia kahwin, dia tinggalkan kita. Tu yang menyebabkan pada orang Arab ni, dia nampak bahawa bila kita jaga anak perempuan ni satu benda yang menyusahkan hidup mereka. Bagi Arab jahiliah lah. Tapi dalam Islam datang, orang Melayu kita ni tak ada perasaan demikian, tak ada. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak tunjuk kemuliaan anak perempuan. Kemuliaan anak perempuan ni, bila kita dapat anak perempuan, jangan sekali-kali kita rasa terhina kita, jangan. Tetapi bila kita dapat anak perempuan, Rasulullah kata kamu jaga elok-elok anak perempuan. Berapa orang anak perempuan yang kamu jaga tu? 2 orang je. 2 orang je anak perempuan yang kamu boleh jaga betul-betul, hatta tablugha, sehingga dia akil balik. Maksud jaga tadi apa dia? Kamu bagi agama pada dia. Jaga ni kitanya bagi agama pada anak perempuan kita ni, bagi urusan ini. Yang ni kena jaga betul dalam hidup kita. Bukan sekadar jaga makan pakai dia, tidak. Tapi yang lebih utama, jaga yang disebut dengan ruh dia tu, jiwa dia tu, biar ada agama dalam tubuh badan dia. Sehingga bila kita jaga hatta tablugha, sehingga dia meningkat usia balik pada diri dia. Bila dia sampai usia balik ataupun dia dah mula menjadi remaja pada diri dia, jaa yaumul qiyamah, orang yang dia datang di hari kiamat nanti, ana wa huwa kahataini, aku dengan orang yang jaga anak perempuan ni macam 2 jari ni. Rasulullah sebut demikian. 2 jari ni. Dia dekatnya keadaan di antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis memberi galakan pada kita supaya kitanya berlemah lembut dengan anak-anak perempuan. Anak perempuan ni kita sebut tu anak perempuan. Lepas tu dalam hidup kita ni, maknanya kenapa dengan anak perempuan ni? Anak perempuan ni dia cepat mengajuk dibandingkan dengan anak lelaki. Anak lelaki ni jiwa dia tu kental sikit, dia panggil, dibandingkan dengan anak perempuan. Oleh kerana anak perempuan ini kita jaga sungguh-sungguh. Jaga termasuk jaga siapa dia? Katakanlah kita dapat anak susuan, katakanlah kita ada anak angkat, katakanlah kita ada anak saudara, anak dipanggil anak
yang perempuan ini sendiri. Kita jaga betul-betul, maka di waktu ini Allah jadikan pada kita dengan Rasulullah tu rapatnya. Rasulullah kata macam jari ni dengan jari ni. Rasulullah dekatkan, dekat sangatlah di antara jari tunjuk dengan jari tengah. Dekat sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang jaga anak perempuan ini sendiri. Jariyatain, yakni dua jariah, artinya dua orang anak perempuan. Bukan jariah ni maksudnya yang dimaksudkan jariah itu yang disebut dengan orang kaji, tidak. Tapi jariyatain ni yang dimaksud dalam hadis ni ialah dua orang anak perempuan. Itu cara yang ditafsirkan oleh alim ulama. Jangan kita salah anggap pula. Kita kata jariah ni bukan ke pembantu rumah, Ustaz. Bukan ke jariah ni yang disebut dengan hamba perempuan ke? Tak. Ulama-ulama sebut yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jariyatain ni ialah dua orang anak perempuan. Rasulullah guna istilah yang demikian. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhaltu 'ala imra'atin wa ma'habnatan laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghayra tamratin wahidatin fa'ataituha iyyaha faqasamtaha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fakharajat فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. Ini hadis yang hebat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu peristiwa yang terjadi, Aisyah radhiyallahu anha dia cerita, pernah satu ketika ada seorang perempuan yang datang dengan wa ma'habnatan, dua orang anak perempuan. Seorang perempuan dia datang dengan dua orang anak perempuan. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita cerita pada kita, pernah satu ketika datang pada rumah dia nya seorang perempuan, dua orang anak perempuan datang bersama dengan dia. Datang tersebut laha tas'al, datang minta sesuatu, minta. Orang panggil kalau musim-musim kita ni, musim-musim minta duit zakat misal contohnya, datang untuk minta duit zakat. Falam najid indi syai'an. Aisyah kata di waktu tu pula kebetulannya tak ada apa-apa pada aku. Aku ni tak ada barang, tak ada benda dalam rumah tanggaku. Ghairat tamratin wahidah, kecuali adalah sebiji kurma je yang ada dalam rumah. Allahu akbar. Dalam rumah Rasulullah, dalam rumah isteri Rasulullah ni, dalam rumah dia kat dapur tu ada sebiji kurma. Dia tak boleh nak bayang lah. Rumah kita ni, kalau tanya kat rumah kita macam mana, satu peti ais saja dia panggil. Kalau kita ni demikian. Tapi yang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada sebiji kurma je kat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada sebiji kurma ni, fa'ataituha, orang tu duk minta, orang perempuan ni datang nak minta, akunya ambil kurma sebiji itu, aku bagi pada dia. Rasul katanya Aisyah, aku ambil kurma sebiji itu, aku bagi pada perempuan tadi. Iyaha, dia pun ambil terus. Bila aku bagi sebiji kurma, kemudian aku bagi pada dia, wanita tadi, faqasamtaha, tiba-tiba dia ambil sebiji kurma tu, dia belah dua. Perempuan tu dia belah dua kurma tadi. Bila dia belah dua, baina ibnataiha, dia bagi seorang sebelah pada dua orang anak perempuan tadi. Kita mari rumah Rasulullah ni, kita dapat sebiji kurma. Rumah Rasulullah ni, isteri dia bagi sebiji kurma ni, kita belah dua lah, katanya ibu dia tadi. Belah dua. Bila dia belah dua, dia bagi dua-dua tu seorang satu anak perempuan dia. Allahu akbar. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, kalau kita ni tak ada dah, kita ni kalau ada sebiji kurma kat dapur, orang mari minta dengan kita, takkan kita nak bagi. Kita sebiji tu je yang ada, kita sebut demikian. Takkan kita nak bagi semua. Ni tak, diambil je sebiji kurma tadi, kemudian dia bagi juga. Habis tak ada apa-apa kat dapur rumah Rasulullah. Bila tak ada tu, orang perempuan tu pula ambil pula belah dua kurma ni. Bila belah dua saja,
walam ta'kul minha. Yang ibu ni tak makan, tak ambil, tak makan. Yang makannya apa dia? Anak dia yang makan. Anak dia makan. Summa qamat fa kharajat. Yang menyebabkan lepas pada tu anak dia makan, dua orang tu anak dia makan seorang sebelah. Perempuan ni pun bagus, tak adalah mulut dia nak bagi tahu. Apa ni bagi sebiji je. Patutnya dia sebut demikian. Datang rumah Rasulullah. Tapi perempuan ni dapat pula sebiji itu belah dua. Bila dia belah dua, akhirnya dah makan dua orang ni, anak perempuan tu bangun. Dua-dua bangun, mak dia pun bangun, anak perempuan dia pun bangun, keluar daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada itu Rasulullah balik. Rasulullah balik. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, kemudian Alaina Aisyah kata Rasulullah balik ke rumah saya, rumah kami ni. Fa akhbartuhu, lalu saya pun cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita keadaan yang berlaku ini sini. Ni alim ulama sebut ni, daripada sini ni kita ada beberapa hukum. Ditanya, boleh tak seorang isteri memberi makanan tanpa kebenaran suami dia yang daripada dapur? Ni ulama-ulama tanya demikian. Kita ni kan perlu tunggu suami kita balik dahulu ke untuk kita nak bagi barang-barang kat dapur? Alim ulama kata tak perlu. Alim ulama sebut dasar pada hadis ni cerita tentang pada kita ni, kalaulah ada orang yang datang ke rumah kita, kita nampak yang keperluan kat dapur tu banyak sangat dah, kita ambil je barang-barang kat dapur tu, kita bagi pada orang. Perlu ke tunggu suami untuk dapat kebenaran untuk kita nak bagi pada yang disebut dengan jiran-jiran kita dan sebagainya? Tak perlu. Alim ulama kata tak ada keperluan, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ini. Padahal sebiji kurma ni patutnya tanya dulu lah suami. Takut suami nak makan ke, takut yang disebut dengan nak bagi pada orang ke dan sebagainya. Tak. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dalam peristiwa ini dibenarkan untuk kita bagi makanan daripada dapur kita pada siapa yang berhak untuk kita nak bagi tanpa kebenaran suami. Di saat yang sebegini. Ini yang dibenarkan dalam syarak. Tak perlu untuk kita nak minta kebenaran daripada mereka. Fa akhbar tahu Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, lepas pada itu Rasulullah balik, kemudian aku cerita balik apa yang berlaku ini. Faqal, lalu Rasulullah sebut terus, mani betulia min hadil banat, mana-mana orang yang diuji dengan dua orang anak perempuan, mana-mana orang yang dia dapat anak perempuan, dia sudah diuji oleh Allah. Diuji dengan apa dia? Dengan anak perempuan. Siapa-siapa yang ada anak perempuan, itu menandakan dia sedang mendapat ujian. Rasulullah gunakan kalimah manubetulia, mana-mana orang yang diuji dengan dua orang anak perempuan, bisyai'in, dengan sesuatu perkara, fa ahsana ilaihinna, lalu dianya diuji dengan anak perempuan ini, maka dianya berbuat baik kepada dua anak perempuan dia tadi ataupun anak perempuan dia tadi, kunna lahu sitran minan nar, maka jadilah anak perempuan tadi penghalang daripada dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Berbuat baiklah dengan anak perempuan. Jangan berkasar dengan anak perempuan. Jangan kita ni berkerah dengan anak perempuan. Nak jaga. Mana-mana orang yang dia boleh jaga betul-betul anak perempuan dia ni, sehingga anak perempuan dia ni dah akhir balik, dah orang dah nak kahwin dengan anak perempuan dia ni, maka di waktu tersebut dia jaga elok-elok pada tuan dia jaga segala urusan anak perempuan dia dijaga betul-betul, maka di waktu ini anak perempuan dia ni akan menjadi penghalang daripada dia dihumban dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berita gembira ni bagi orang yang ada anak perempuan dipanggil. Orang yang ada anak perempuan, jangan sedih dengan adanya anak perempuan dalam kekeluargaan kita. Kerana apa dia? Kerana anak perempuan ni rupa-rupanya penghalang daripada kita dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan pula kata menyusah aja ustaz. Bela-bela dia, jaga-jaga dia, kahwin,
dia pergi duduk dengan suami dia. Dengan kita pula terkebir-kebir kat rumah. Jangan. Kita ni bila kita ada anak perempuan kita ni kahwin dengan orang, bila kahwin dengan orang tersebut, kemudian kita di waktu ini kita ni dapat pahala dah. Kenapa kita dapat pahala? Pahala kerana kita jaga anak perempuan sehingga eloknya peribadi dia kahwin dengan orang lain tersebut, kemudian dia tinggal dah kita ni. Tak apa dah dalam hidup kita. Kenapa dia? Kerana di waktu ini dianya menjadi penghalang dah daripada kita, daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kongkong dah anak perempuan kita, dan dia kahwin dengan orang lain pun kita sibuk lagi telefon dia, sibuk lagi nak suruh dia balik, sibuk lagi kita ni nak suruh jaga kita lagi. Jangan. Manakala bila dia dah berumah tangga dengan orang dah, maka di waktu tersebut habis tanggungan kita dengan dia. Maknanya pada kita je, di waktu ni kita kena ajar dia tu pula jaga suami dia, jaga suami kamu. Jangan sampai kamu pula tak jaga hubungan kamu dengan suami kamu, nanti kamu terhumban ke dalam neraka Allah. Manakala kita yang jaga dia sampai dia berumah tangga ni, sampai dia besar ni, ayat ni kita dah dapat pahala dah. Pahala apa dia? Pahala terhalang daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hadis ni bagi semangat pada orang yang lahir seorang anak perempuan, lahir dua anak perempuan, sampai sedozin anak perempuan. Ada orang sampai demikian. Keluar anak perempuan, keluar anak perempuan, keluar anak perempuan. Dia tanya, bila nak dapat lelaki pula ni Ustaz? Puah beli warna pink dah dia dipanggil. Ramai mana orang yang jenis demikian. Dia naknya anak perempuan, nak anak perempuan, nak anak lelaki, nak anak perempuan. Ada juga yang demikian. Allah jadikan ujian dalam hidup dia tersebut. Kita tanya, betul anak lelaki? Anak lelaki tak disebut lagi. Tak disebut lagi. Kalau nak tahu tersebut ni, kita cerita akan datang nanti. Kena ikutlah. Dalam siri-siri hadis ni, jumpa cerita tentang anak lelaki pula. Anak lelaki macam mana pula? Kita jaga anak lelaki. Beza dia dengan jaga anak perempuan ini sendiri. Wa an Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat ja'atni miskinatun tahmilu ibnatain laha fa'at'amtuha thalathan tamarat fa'atat kullu wahidatin minhuma tamratan wa rafa'an ila fiqiha tamratan litakulaha fastat'amtaha ibnataha fashaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha lahu bainahuma fa'ajabani sya'nuha fadzakarat alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal inna Allah ta'ala inna Allah qad awjaba laha biha al-jannah aw a'taqaha biha minan nar, rawahu Muslim. Ini pun sama juga ni. Hadis ni hadis yang menarik juga. Cerita tentang anak perempuan lagi. Nak cerita tentang anak perempuan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha kata dia, saya didatangi oleh seorang perempuan yang miskin yang membawa kedua anak gadis dia. Bawa anak saya ni, ja'atni miskinatun tahmilu ibnatain. Aku je telah didatangi dua orang anak perempuan, seorang perempuan yang ada dua orang anak perempuan. Seorang wanita yang ada dua orang anak perempuan. Fa'at'amtuha thalatha tamarat. Lalu bila dia datang jumpa ni, saya bagi makanan pada mereka tu berupa 3 biji kurma. Aisyah radhiyallahu anha kata, akunya bila datang mereka bertiga tu, aku kira 3 orang, aku bagi 3 biji kurma. Aku bagi 3 biji kurma. Bila bagi 3 biji kurma, Allah zaman dahulu kan, derma bagi sedekah ni dengan 3 biji kurma, bernilai dah. Nak sebutnya dah bernilai. Sebab tu kalau kita tengok kan, orang-orang Arab para hadis kan pergi ke Mekah ke Madinah sekarang kan, kalau dia berjalan tu, dia letak, sekarang ni dia letak gula-gula dalam beg dia. Gula-gula, coklat tu kan. Bila dia jumpa budak-budak, dia bagi gula-gula. Kadang-kadang kita duduk sebelah dia pun, dia cuik kita, dia bagi gula-gula. Dia gantikan dengan tamar. Dulu budaya dia bagi tamar, bagi kurma.
Sekarang dia ganti daripada bagi tamar, bagi gula-gula. Gula-gula ni pun satu cara yang dilakukan kebaikan di kalangan mereka. Cuma budaya orang Melayu kita ni jarang. Kita ni kalau bagi gula-gula sebiji, orang memandang kita. Bagi sebiji je kita sebut. Dia jadi demikian. Patutnya bagilah satu botol senang kita. Kita jadi begitu. Kita ni kalau orang bagi sebiji, tak ada dah pada kita. Sebab tu ibu-ibu ni kalau dia berjalan tu, kalau boleh ada gula-gula dalam beg dia. Ajar demikian. Selain daripada ada duit, ada yang lain tu, ataupun duit-duit kecil tak apa dah. Duit-duit yang RM1, RM2 ni, kita bila berjumpa budak-budak bagi RM1. Bagi begitu jadi budaya dalam diri kita. Jangan tunggu apa ni musim raya baru nak bagi, jangan. Tapi kita ni biar ada budaya ni memudahkan. Aisyah radhiyallahu anha, dia ni kalau dia waktu mana dia ni sendirinya, dia ni berjumpa dengan perempuan yang bawa 2 orang anak perempuan ni, dia bagi 3 biji kurma. Kemudian wanita miskin itu, dia memberikan setiap sebiji kurma tu kepada 2 anak ni. Bagi ambil dah seorang. Manakala dia dan satu lagi seorang dan satu lagi diangkatnya ke mulutnya. Yang ketiga tu diangkat ke mulut dia. Dia dah bagi dah pada yang tu. Ada anak perempuan ni sebiji. Yang satu lagi ni dia ambil nak masuk dalam mulut. Bila dia nak masuk ke dalam mulut, dia nak makan sendiri ni, tiba-tiba kemudian dia bagi tu tamar wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Bila dia angkat tangan dia nak makan sebiji lagi tu, fastat'amtaha ibnataha. Tiba-tiba anak perempuan dia tu, 2 orang tu minta diberikan saja kepada satu tu makan, minta sebuah untuk mereka makan pula. Bila dia nak ambil dah, tiba-tiba anak perempuan dia 2 orang minta lagi. Tak cukup. Sebiji seorang tadi tak cukup. Bila rasa tak cukup tu, anak perempuan dia tahan tangan ibu dia tadi, minta yang ibu nak masuk dalam mulut ni. Bila demikian, dia pun ambil yang nak masuk dalam mulut dia ni, dia belah 2. Aisyah radhiyallahu anha cerita, aku tengok dia ambil, dia belah 2. Dia belah 2 kurma tadi yang dia nak makan tadi menjadi 2, dan diberikan pada kedua anak dia tadi. Dia ambil sebelah ni untuk kakak, satu lagi ambil untuk adik. Dia bagi untuk anak perempuan dia. Yang menyebabkan dia tengok keadaan itu, katanya Aisyah radhiyallahu anha, aku tengok dia buat macam tu fa'ajabani, menyebabkan aku jadi takjub. Allah, katanya Aisyah, hebatnya ibu ni. Ibu yang sebegitu boleh buat pada anak ni sendiri. Boleh dia lakukan demikian. Kemudian kalau kita kan padahal dekat mulut dah, anak tahan luk masuk tu patutnya demikian. Tak sempat dia nak tahan. Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tengok bila anak dia tak pegang tangan mak dia ni supaya nak kurma ni, mak dia pun turun belah dua kurma tadi, kemudian bagi pada anak dia seorang, bagi anak dia seorang lagi. Ni keadaan yang berlaku ni, Aisyah kata fa'ajabani, aku jadi takjub. Allah, hebatnya keadaan yang berlaku ini. Fa'ajabani, kemudian sya'nuha, keadaan itu. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akunya ambil cerita tu, jumpa dengan Rasulullah, cerita pada Rasulullah. Bila ada peluang untuk nak cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Aisyahnya dia kata, aku pun cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila aku cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni keadaan yang berlaku ni, faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus, innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Rasulullah kata, Allah telah mewajibkan bagi perempuan ini tempat dia dalam syurga Allah. Allahu akbar. Padahal amalan dia apa sangat ya? Amalan dia bagi makan pada anak perempuan, yang makanan tu nak masuk dalam mulut dia. Makanan nak masuk dalam mulut dia. Tiba-tiba dengan yang dia buat demikian tu, aujabaha,
aujabalaha bihal jannah. Terwajib, Allah wajib masukkan dengan amalan dia buat baik tadi, wajibkan dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Sanya nilai, padahal belah kurma je, bukannya apa pun, tapi dengan belah kurma tu pun nampakkan dia berbuat baik pada anak perempuan. Bila dia nampak berbuat baik pada anak perempuan, Aisyah kata, aku clear, aku teragak-agak, aku teringat Rasulullah kata wajib masuk syurga ke, ataupun Rasulullah sebut a'taqaha biha minan nar, Allah mewajibkan untuk bebaskan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bebaskan daripada api neraka Allah ni maknanya sama je lah, masuk syurga jugalah. Maknanya perempuan ni, perempuan yang berbuat baik pada anak dia ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allah wajibkan dia masuk syurga, ataupun Allah bebaskan dia, nama dia tak ada dalam senarai ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya masuk syurga juga orang ni. Au tu dipanggil syak rawi, dipanggil syakur rawi. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah tu teragak-agak, yang sebetulnya Rasulullah sebut yang mana, wajib masuk syurga ke, ataupun Rasulullah kata dimerdekakan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua tu tak kisahlah, yang pentingnya masuk syurga. Kerana apa dia? Berbuat baik pada anak perempuan. Pada diri kita ni, bila ada anak perempuan dia, jaga betul-betul. Buat baik pada dia bukan sampai dia bengkok, tidak. Bukan kita berbuat baik ni, kita bagi semua, tidak. Buat baik ni maksudnya, kita bagi agama untuk diri dia. Agama, keperluan untuk diri dia, apa dia? Yang ni dipanggil baginya kebaikan pada anak-anak perempuan kita ni. Ana perhatikan ramai di kalangan kita ni, bila kita buka tajaan untuk mengajar anak-anak menghafal Quran, ramai di kalangan kita cari anak lelaki. Anak perhati, bila tanya ada anak lelaki tak Ustaz? Anak lelaki. Kita tanya kenapa anak lelaki? Kerana anak lelaki dia sebut kalau bagi anak lelaki dia boleh jadi imam. Kalau taja anak perempuan dia tak boleh jadi imam. Tak betul. Cuba baca hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kita taja anak-anak tahfiz ni kan, menghafal Quran ni, nak sebutnya dua-dua tu ada kelebihan tersendiri. Anak lelaki ada kelebihan tersendiri, anak perempuan ada kelebihan tersendiri yang Allah bagi. Kadang-kadang kita ni, kita datang pemikiran dalam diri kita, katakanlah kita ada dua orang, dua lelaki dan perempuan dalam anak-anak kita. Kita biasa kita nak suruh anak lelaki dia menghafal Quran, anak perempuan tak apalah, tak menghafal pun. Kenapa tak apa? Bagi diri kita ni, dia bukan gitu imam pun, kita sebut demikian. Dia jadi makmum je sampai bila-bila pun. Kita fikir demikian. Dia nak guna bila Al-Quran Karim. Tak. Rupa-rupanya Rasulullah kata, bila kamu bagi Al-Quran untuk dia tu, merdekalah diri kami daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan bagi kurma pun boleh terlepas daripada neraka Allah, boleh wajib, sehingga Allah wajibkan masuk dalam syurga Allah. Yang ni lebih besar lagi lah dalam diri kita, bagi Quran dalam hidup ni. Bila kita bagi ajar dia Quran, baca dengar dia bacaan Al-Quran, kemudian biasakan hidup kita dengan Al-Quran pada dia, hidup dengan suasana Al-Quran ni, menyebabkan dia ni hidup dalam keadaan yang dia diberi satu benda yang lebih bernilai dalam kehidupan mereka tersebut. Wa an Abi Suraih Khuwailid bin Amr bin Al-Khazai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uharriju haqqad dhi'afain al-yatim wal mar'ah. Hadis Hasan rawahu An-Nasa'i bi isnadin jayyid. Daripada Abu Shuraih, iaitu Khuwailid Al-Amr Khazai radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya sangat memberatkan dosa kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dapat Rasulullah sebut, Allahumma inni uharriju haqqad dhi'afain dha'ifain. Rasulullah sebut, sesungguhnya saya sangat memberatkan dosa-dosa yang orang yang mensia-siakan hak dua orang yang lemah. Berat sangat dosa. Siapa-siapa yang ada dua golongan lemah dengan dia,
tiba-tiba dia ni buat buruk pada dua golongan lemah ni. Dua golongan lemah ni siapa dia? Yang pertama anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Dosalah siapa-siapa yang mensia-siakan anak yatim. Siapa-siapa yang buat khianat pada anak yatim. Rasulullah kata samna dosa dia. Siapa-siapa yang tak peduli anak yatim. Tak adalah benda yang besar. Tanggungan kita depan Allah nanti, di antara tanggungan yang besar yang kita berdosa ialah kita mensia-siakan anak yatim. Anak-anak yatim ni, kalau ada anak yatim di sekitar kita, di kalangan anak keluarga kita, itu tanggungjawab kita. Itu kena jaga pada diri kita. Ni maknanya kita jangan leka terhadap anak yatim. Anak cadangkan kalau boleh, kita ni di peringkat negara kena ada apa dia? Ni dipanggil tabung anak yatim. Anak sebut dah pada minggu yang sudahnya, kalau di negara kita ni ada tabung haji. Tabung haji, kita ni kena ada juga tabung anak yatim. Tabung anak yatim. Bila seorang tu suami dia meninggal dunia, boleh daftar dengan tabung anak yatim. Tabung anak yatim ni dijaga kebajikan peringkat negara. Bila dijaga peringkat negara tu, bukan dijaga oleh persatuan-persatuan, NGO, tapi mesti dijaga oleh kerajaan. Kerajaan kena jaga daripada duit baitul mal, duit zakat dan sebagainya. Kita boleh ambil duit tersebut untuk kitanya, untuk nak menanggung anak-anak yatim seluruh negara ni sendiri. Kena selaras lah. Dia boleh buat mekanisme tersendirilah. Masjid-masjid kena daftar setiap anak yatim di qaryah masing-masing. Jadi duit itu boleh salur melalui masjid-masjid. Itu kaedah yang sepatutnya kena ada di kalangan kita. Bagi peluang pada Islam merintah. Tahulah kita nak buat macam mana. Selagi mana Islam tak merintah, selagi itulah payah. Anak-anak yatim tu hidup begitulah. Armalah, ibu-ibu tunggal ni, ataupun janda-janda ni, ataupun ibu yang kehilangan suami ni, dia tak tahu tempat dia nak bergantung dengan siapa. Nak pergi ke pusat zakat. Pusat zakat, tanggungan dia ni apa dia? Tanggungan dia 9 di kalangan 8 asnaf tersebut. Itu tanggungan pusat zakat. Tapi anak yatim tak termasuk dalam pusat zakat. Jadi nak tak nak kena buat apa dia? Kena susun balik sistem keuangan kita, sistem tabungan kita tu yang kena ada pada kita. Dengan syarat menteri keuangan kena bagi pada orang Islam. Ni menteri keuangan orang bukan Islam. Dia nak faham apa terhadap tanggungan ini sendiri. Dia tak reti apa pun dan di kalangan kita. Lalu kita ni yang orang Islam ni, dia kena ada perkara-perkara demikian untuk jaga. Dia panggil anak-anak yatim. Anak yatim ni ramai di kalangan masyarakat kita. Setiap negeri setakat ni tak ada data khusus untuk anak yatim ni tak ada. Kerana suasana kita ni, kita tak ambil berat terhadap anak yatim tadi. Rasulullah kata, tak adalah dosa yang berat dalam hidup kamu bila kamu menghadap depan Allah nanti, ialah dosa kamu tak mempedulikan anak yatim. Yang kedua, dosa kamu apa dia? Kamu mensia-siakan anak perempuan kamu. Mar'ah, anak perempuan kamu tak jaga betul. Melilau je, malam-malam merayau anak perempuan. Mak ayah entah ke mana dia panggil. Ni malam-malam duduk lepak dengan jantan-jantan lagi. Anak perempuan kita ni, yang ni pun satu tanggungan juga. Patutnya pada diri kita ni kena ambil berat. Betul kita dah ada Kementerian Wanita dia panggil, Kementerian Orang Perempuan, tapi Kementerian Perempuan kena jagalah anak perempuan. Kena jaga betul-betul. Di kalangan kita ni ambil berat terhadap anak perempuan itu sendiri. Membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerita tentang mengenai jaganya perempuan ini sendiri. Islam suruh jaga. Hadis hasan rawahu an-Nasa'i bi isnadil jayyid. Wa makna uharriju al-haqqul haraj, tanggungjawab yang terbeban. Wa huwal ismu biman dayya'a haqqahuma, di mana berdosalah siapa-siapa yang mensia-siakan hak mereka berdua ini sendiri. Wa an Mus'ab bin Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Dua-dua ni kita minta supaya Allah redha pada mereka berdua. Sa'id bin Abi Waqqas dan juga Mus'ab bin Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma qala ra'ya Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunahu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hal tansuruna
wa tarzuquna illa bi du'afaikum. Rawahu al-Bukhari hakadha mursal. Fa inna Mus'ab bin Sa'id tabi'i, rawahu al-Hafiz. Daripada Mus'ab bin Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kata dia, Sa'ad merasakan bahawa ia memiliki kelebihan, keutamaan daripada orang sebawahnya. Kemudian bila Sa'ad dia rasa demikian, Rasulullah bersabda, bukankah kamu semua tidak akan memperolehi pertolongan ataupun rezeki, melainkan dengan sebab usaha daripada orang-orang lemah di kalangan kamu semua itu? Rasulullah tegur Mus'ab, tegur Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia rasa banyak je harta benda dia, kaya je dalam hidup dia. Lalu bila dia sebut saja begitu, Rasulullah tegur terus Sa'ad. Sa'ad, kamu senang ni daripada mana? Daripada orang yang lemah-lemah lah. Orang lemah-lemah yang tolong kamu. Kamu sendiri tak buat kerja tu. Bukan kerja kamu pun, tapi kamu dapat rezeki-rezeki yang banyak ni daripada mana? Ni daripada orang bawah. Orang bawah yang buat kerja ni. Orang bawah ni jangan kamu pandang lekeh, jangan kamu pandang lemah pada mereka tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai hadis mursal, sebab sebenarnya Mus'ab bin Sa'id itu adalah seorang tabi'i. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Hafiz Abu Bakar Al-Barqani dalam kitab sahihnya sebagai hadis muttasil daripada Mus'ab daripada ayahnya radhiyallahu anhu. Wan Abi Darda Uwaimir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku daripada Abi Darda Uwaimir radhiyallahu anhu kata dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibghuni fi du'afa fa innama tansuruna wa tarzuquna bi du'afaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, carilah orang-orang yang lemah. Rasulullah sebut ibghuni fi ad-du'afa, fi ad-du'afa. Rasulullah sebut carilah orang lemah, sebab sungguhnya kamu semua diberi rezeki ni, fa innama tunsaruna, kerana sesungguhnya kamu diberi pertolongan oleh Allah dan juga diberi rezeki oleh Allah, berpunca bi du'afaikum, kerana orang-orang lemah di kalangan kamu. Orang-orang ni tolong baca doa, ya Allah, senangkanlah orang ni ya Allah. Nanti kalau dia senang, dia akan tolong kami balik ya Allah. Nah, Rasulullah kata, bila kamu senang, kamu cari balik orang-orang yang susah ni. Kerana kamu senang tu kerana apa dia? Kerana hasil daripada orang susah ni lah baca doa untuk dia. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ni sebab tu dalam Islam ni, kita ni saling tampung menampung. Jangan kita nampak orang susah ni satu bebanan, jangan. Tapi kita ni jadi senang ni. Kadang-kadang rumah kita besar je, rumah kita. Kereta kita mewah dalam hidup kita. Punca apa kita dapat macam ni? Punca daripada orang susah-susah tu lah. Kalaulah tak ada orang susah ni, takkan kita dapat macam ni. Ada cara demikian. Sebab tu Islam ajar, cari orang susah. Cari orang susah, bagi pada mereka. Kerana kamu senang ni, punca mereka. Mereka yang baca doa untuk diri kamu. Ni benda yang besar sangat ni. Anda rasa sangat benda macam ni. Allah bagi kesenangan, kemudahan sikit pada kita. Punca apa tu? Punca kita jaga anak-anak yatim, orang-orang miskin, pelajar-pelajar yang menghafal Quran. Bila kita jaga yang ni, Allah mudah dalam hidup kita yang lain. Ni setiap rezeki kita ni datang daripada mana? Datang daripada mereka. Kalaulah tidak kerana mereka, tak mungkin kita dapat macam ni. Tu kita perhati betul-betul. Satu, siapa-siapa yang jadi orang kaya, jangan ingat kaya tu kerana bijak dia, jangan dia nampak senang tu kerana hasil daripada usaha dia, jangan. Tetapi dia kena nampak senang ni daripada mana? Ni daripada orang bawah-bawahan yang banyak membantu kamu sehingga kamu diberi kejayaan sebegitu. Tu keadaan yang kita kena nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ibghuni fi ad-du'afa. Rasulullah sebut demikian. Fa innama tunsaruna, kerana kamu diberi pertolongan, wa tarzuquna bi du'afaikum, kerana kamu dapat kejayaan dalam hidup kamu. Sama ada kamu dapat apa pun dalam hidup kamu, hasil daripada mana? Daripada ni, bi du'afaikum, orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Jangan pandang lekeh pada orang lemah ni. Kerana orang lemah ni kalau dia berdoa, doa dia didengari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar pada kita
untuk kita ni jaga pada diri kita. Babul wasiyat bin nisa. Bab kita diajar supaya berwasiat pada perempuan-perempuan Islam. Ni tajuk ni kita sambung lepas raya lah, insya-Allah. Lepas raya nanti kita sambung tajuk bab bagaimana kitanya diajar supaya berlaku baik ataupun berbuat kebaikan terhadap setiap perempuan-perempuan. Tajuk-tajuk macam ni tajuk memberi semangat pada kita supaya kita jaga yang disebut dengan isteri kita. Diajar supaya jangan kita ni buat khianat pada tanggungan di kalangan kita ni. Yang ni sebaik-baiknya orang lelaki biar ramai sikit kita. Nak suruh sebut tentang jangan dalam hidup kita ni buat khianat pada pasangan hidup kita, anak-anak perempuan kita, adik-beradik perempuan kita. Jaga, kerana besarnya nilai orang perempuan ini sendiri. Besar tak besar sampai Allah buat nama surah An-Nisa. Surah An-Nisa dia panggil. Dalam Al-Quran tak ada surah Ar-Rijal. Ar-Rijal tak ada. Surah Ar-Rijal tak ada. Tapi surah An-Nisa ada. Surah orang perempuan. Dia panggil macam. Ini cara Allah nak susun pada kita berbuat baiklah kepada orang perempuan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba